Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan syukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung kembali pengajian kita setelah cuti Ramadan. Tetapi dalam Ramadan itu kita sempat baca sekali dalam kuliah Zuhur kita. Alhamdulillah, seingat saya kita sempat menghabiskan manhaj wasatiyah dalam pendekatan ilmu akidah. Manhaj wasatiyah dalam pendekatan ilmu akidah. Walaupun perbahasan ini sebenarnya dia lebih kepada nasihat atau pesanan kepada para pendakwah dan juga para asatizah, ya, yang sama-sama menyampaikan ilmu agama, khususnya ilmu akidah ini, yang sepatutnya disampaikan dengan cara yang mesra sasaran dan juga masyarakat tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah, tidak terlampau ketat, rigid, tetapi memudahkan kefahaman dan tidak menekankan soal yang berkait dengan perkara furu', perkara yang menjadi pembahasan yang panjang lebar, yang mendalam di kalangan para sarjana ahli-ahli ilmu, yang tak sesuai di amal disampaikan kepada umum. Kalau semua yang ustaz-ustaz ni belajar di universiti nak disampaikan, maka jadi kelirulah masyarakat. Sebab masyarakat dia tak belajar mendalam, hanya kalau sekadar mendengar sahaja, itu boleh mengelirukan. Sama baru-baru ni ada seorang ustaz, saya sebutlah sebab benda ni viral dalam medsos. Dia membahaskan tentang kedudukan Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Sa'id, seorang imam besar dalam mazhab yang empat, yang mana ia merupakan imam yang pertama dalam mazhab tahun 150 atau 148 Hijriah. Tiba-tiba dia mendatangkan pendapat-pendapat yang kurang baik, yang seolah-olahnya nak meruntuhkan kredibiliti Al-Imam Abu Hanifah. Memang alim ulama besar kita ni dia tidak sempurna, dia tidak maksum, dia ada kekurangan dia di sana sini, dan setiap ulama itu dia ada pengkhususan kepakaran dia. Al-Imam Abu Hanifah ini lebih kepada pengkhususan fiqh. Dia tidak terkenal sebagai seorang imam dalam bidang hadis, jadi ada kekurangan dia di situ. Tapi ada seorang hamba Allah ini, dia mengungkit-ungkit tentang pandangan-pandangan para ulama berkenaan dengan kedudukan Al-Imam Abu Hanifah dari sudut hadis. Jadi ini tidak sesuai kalau disampaikan kepada umum, dan tak ada sebab, tak ada tujuannya kenapa kita nak mengukit cerita lampau, kerana sumbangan Al-Imam Abu Hanifah itu melebihi kekurangannya. Kesilapan dia, kekurangan dia, dia manusia, dia ada kurang dia. Semua alim ulama ni dia ada kurang dia, dia bukan sempurna pun. Lebih lagi lah kita yang tidak alim ulama ni, lagi banyak kurang. Jadi kenapa pula kita yang akhir zaman ni nak mengukit-ukit, sedangkan keilmuan beliau, sumbangan dia kepada agama ini sudah dipersaksikan oleh umat daripada satu generasi ke satu generasi. Jadi benda-benda macam itulah yang kita sebolehnya tak mahu ketengahkan, dan tak ada keperluan pun. Lebih baiklah kita sebut yang baik-baik sahaja di kalangan terutamanya alim ulama kita.
Sama macam kita berinteraksi dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat Nabi itu dia tidak masum, tetapi kerana sumbangan dia lebih besar daripada kelemahan dia sebagai manusia. Jadi kita tak sebutlah kelemahan dia. Jadi kita angkatlah kelebihan dia. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar, kelebihan Sayyidina Umar, kelebihan Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kalaulah nak dikaji kelemahan dia, memang kita jumpa. Ada riwayat-riwayat yang sebut tentang kelemahan dia sebagai manusia. Tapi kenapa kita nak sebut yang lemah tu? Apa tujuan dia? Sedangkan Allah Ta'ala ajar kita, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Jadi kita yang datang kemudian ni, ialah kita cukuplah berdoa. Semoga Allah Ta'ala mengampuni sesaudara kita, terutamanya kalangan orang-orang soleh yang lebih dahulu beriman daripada kita, terutama yang telah memberi sumbangan yang besar, yang hebat kepada agama ini. Yang boleh, kalau boleh, yang kita nak ialah mencontohi mereka. Itu yang seboleh kita nak. Jadi tak payahlah nak ukit benda-benda yang melibatkan kekurangan, kelemahan mereka. Kalau dicari memang jumpa. Sedangkan Nabi SAW pun dikata macam-macam kan, oleh orang yang dengki, yang dendam terhadap baginda SAW. Mereka pula kita manusia biasa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi malam ni kita masuk muka surat 39, manhaj wasatiyah dalam perkara ilahiyat. Jadi insya-Allah di sini nanti bila perbahasan wasatiyah yang kita detailkan dari sudut ketuhanan, kemudian dalam ketuhanan itu kita bahagikan pula kepada sab-sabnya, kemudian pergi kepada kenabian dan seterusnya perkara ghaib, maka di situ barulah kita akan nampak betapa pentingnya kita berada di atas manhaj wasatiyah. Itulah manhaj pertengahan ni. Jadi kita ni kalau tak berada di atas manhaj pertengahan, itulah manhaj yang dibawa oleh Nabi SAW, kita sama ada akan pergi kepada golongan yang tafrid ataupun ifrat. Sama ada golongan yang terlampau ketat, rigid sangat, ataupun golongan yang terlampau longgar sangat. Jadi kita nak berada di pertengahan. Itu yang kita sebut sebagai wasatiyah. Bukannya maksud wasatiyah itu sederhana. Kalau dengan makna sederhana itu boleh silap faham. Sederhana itu maknanya ambil dunia sederhana, ambil akhirat pun sederhana. Bukan gitu. Dunia pun kita nak 100%, akhirat pun kita nak 100%. Ya? Tapi yang pentingnya tidak melampau dan tidak longgar, tapi berada sentiasa pertengahan, mengikut apa yang disyariatkan. Manhaj wasatiyah dalam perkara ilahiyat, yakni ketuhanan. Saya bahagikan ni mengikut pembahagian akidah Islam itu sendiri, yakni pembahagian disiplin ilmu akidah yang selalu para ulama kita bahaskan, terutamanya di Al-Azhar. Kita bahagikan kepada 3, iaitulah kalau kita belajar akidah ni 3 aspek penting. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kenabian, dan yang ketiga ghaibiyat, perkara ghaib. Jadi tuan-tuan, kalau kita belajar akidah ni, pastikan kita lalu 3 Kalau kata maknanya ada faham, ada tak faham, tak apa, yang penting lalu semua dulu. Kan? Kemudian mengaji lagi, dia takkan tamat. Bukan kata dah tamat satu kitab, dah selesai, tak, belajar lagi, buka kitab lain pula. Secara ulama dulu gitulah, sehinggalah kita meninggal dunia. Jadi kita mesti bukan menguasailah, memahami ataupun sekurang-kurangnya kita lalu semua pembahagian ilmu akidah, barulah komplit kita punya pengetahuan kita dalam ilmu akidah. Ada orang dia hanya sekadar mengaji ketuhanan saja, tak habis-habis. Apa dia ketuhanan tu? Selalunya sifat 20 lah. Itu hanya satu aspek yang kecil sahaja daripada ilmu akidah yang lebih luas. Lebih luas lagi ilmu akidah ni, bukan hanya sifat 20. Sifat 20 tu memang benda yang asas sangat lah dalam ilahiyat ni, perbahasan ketuhanan. Tapi kena pula pergi ke kenabian pula. Kemudian kita pergi lagi satu, itulah ghaibiyat, perkara ghaib. Ada orang dia sesat dalam masalah ilahiyat, beratlah masalah ketuhanan. Ada orang dia belajar ketuhanan, dia sesat dalam persoalan kenabian pun. Kenabian itu yang jadi jenis macam
Puak yang percaya kepada Rasul Kahar tu, dia kata Rasul masih ada, Nabi dah tak ada. Tu nampak sangat dangkalnya dia punya pemahaman dia tentang Nabi dan Rasul. Mana ada Rasul yang bukan Nabi? Semua Rasul semestinya Nabi. Nabi tidak semestinya Rasul. Kita belajar. Jadi maknanya kalau dia tak kaji yang tu, dia mungkin sesat dekat masalah kenabian. Kadang dia mengaji ilahiyat, dia belajar nubuat, kenabian, tak belajar pula ghaibiyat, tentang perkara ghaib. Ini lagi musibah lah. Dia akan percaya benda-benda khurafat, benda-benda tahayul, benda-benda ramalan. Sekarang ni lagi banyaklah benda ramalan, cara-cara moden, dia gunakan tarikh lahir lah, macam-macam, gunakan signature kita, cara orang sign ni, itulah dia punya tanda tangan dia, boleh ramal macam mana jodoh dia, nasib macam. Lagi banyaklah benda-benda ghaibiat ni, lagi lah macam-macam. Jadi kalau dia tak mengaji yang ghaibiat, dia boleh jadi sesat dalam persoalan ghaibiat. Jadi kena belajar tu biar bagi habis. Kemudian barulah kita pergi kepada level yang lebih mendalam lagi. Lepas tu mendalam lagi sampailah kita meninggal. Tak ada dia punya penutup dia. Ilmu ni tak ada dia punya penutup, terutamanya ilmu farsu'ain. Okay, jadi manhaj wasatiyah yang kita nak belajar ni hanya manhaj. Dalam perkara ilahiyat. Perkara ilahiyat yang ketuhanan adalah berkaitan dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya yang merupakan rukun iman pertama dalam agama Islam. Ini kita sedia maklum, biasa kita dengar ungkapan awal di ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ni yang perlu kita ketahui ialah ma'rifatullah. Al-Imam Ibn Ruslan sebut dalam matan Zubat, dia kata awal wajibin ala muslimin ma'rifatul ilah bistiqanin. Perkara pertama yang wajib ke atas seorang muslim itu ialah mengenal Tuhan dengan yakin. Itu kita biasa dengar kan. Jadi yang pertama sekali ialah mengenal Tuhan. Apa ni dipanggil usuluddin, berbahasanya dalam perkara asas ataupun prinsip agama. Jadi perbahasan tentang ketuhanan ini meliputi soal zat, kemudian sifat dan juga af'al Allah Subhanahu wa taala serta perkara yang berkaitan dengannya. Jadi memang agak kritikal bahasan ketuhanan ni. Yang ni kena faham elok-elok kalau kita belajar bab ketuhanan ni. Itulah dia meliputi perkara yang sangat sensitif. Kalau silap faham, dia akan jadi sama ada satu kumpulan yang ketat sangat, satu lagi kumpulan yang longgar sangat di antara dua. Meliputi soal zat, kita akan sebut nanti satu-satu, kemudian sifat dan juga af'al, yakni perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ilahiyat, manhaj wasatiyah amat penting bagi memastikan keimanan yang tepat dan sahih sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara pendekatan tersebut ialah seperti berikut. Jadi yang pertama, ambil yang pertama dulu, iaitu zat. Dalam memperkatakan soal zat Allah Subhanahu wa taala, perlu berada di pertengahan antara golongan yang melampau sehingga mengatakan mereka mengenal zat Allah secara hakikat. Ini satu kumpulan yang melampau, sehingga kononnya dia belajar mengenai zat Allah sampai ke tahap dia mengenal hakikat zat Allah. Itu dahsyat tu, mengenal hakikat zat Allah. Kalau tanya kepada kita lah, adakah kita sendiri, Allah tunggu dulu, bahas kita, diri kita dulu, tanya kita sendiri kenal tak hakikat zat kita? Kalau tanya kita, kita jawab kenal. Macam mana hakikat zat kita? Inilah tubuh jasad kita, mata, kepala, nama kita. Itu ya? Itulah dia, guys. Dah kalau mati, payah nak jawab. Dah kalau mati, adakah itu hakikatnya? Tidak. Sebab di sana ada roh. Ada roh yang menjadi hakikat atas kehidupan kita ni. Adanya roh. Dan bila ditanya apa itu roh,
Kita tak boleh nak jawab. Sehingga Nabi SAW pun ditanya oleh pokok pendeta Yahudi ni saja nak test Nabi. Nabi pun terdiam dan kemudian turun ayat yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa itu ruh? Katakan bahawa ruh adalah urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tak diberikan ilmu ini melainkan sangat sedikit. Yang kita tahu ruh adalah ciptaan Allah. Allah Ta'ala cipta ruh, Allah Ta'ala masukkan dalam tubuh kita, tiupkan dalam jasad kita ketika kita dalam kandungan ibu kita, maka hiduplah kita. Apa itu hakikat ruh itu yang merupakan hakikat diri kita yang sebenar? Itu kita pun tak boleh nak jawab. Kita pun tak boleh nak jawab itu. Tapi kita tahu dia makhluk Allah Ta'ala. Allah cipta dia. Itu yang penting. Itu je lah kita tahu. Tapi apa hakikatnya yang jauh lagi daripada itu, kita pun tak tahu. Jadi kalau dah itu keadaannya, hakikat diri kita yang sebenar pun, maksudnya ruh itu apa dia, itu pun kita tak tahu, kecuali yang kita tahu ia adalah merupakan makhluk daripada makhluk-makhluk Allah yang Allah Ta'ala tiupkan ke dalam jasad tubuh badan kita yang zahir ini. Maka jangankan kita nak menjawab apakah itu hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Tapi bagi golongan yang melampau ni, kononnya dia dah sampai kepada satu peringkat dia mengenal hakikat zat Allah. Itu yang ada keluarnya ajaran-ajaran yang sesat, kononnya ajaran yang berpaksikan mengenal zat Allah. Aku ni dah sampai kepada ilmu zat, dia kata. Dahsyat ilmu zat. Sedangkan Allah Ta'ala kata la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dan tak ada sesuatu pun yang boleh untuk mencapai dengan pandangan mata kita, pengetahuan kita ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakikatnya ini. Dan wahwa yudrikul absar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang boleh meliputi segala yang boleh dipandang. Allah Ta'ala ditahu semua sekali. Dan tak ada yang terlindung daripada pengetahuan pandangan Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia tak boleh nak idrak, maksudnya tak boleh nak mengenal hakikat zat Allah Ta'ala itu yang sebenar-benarnya, tidak. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tak bagi tahu pun. Kan? Dia cukup dia ceritakan pada kita tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang af'al, perbuatan-perbuatan. Tapi dia tak cerita pada kita tentang zat. Jadi kita tak sampai ke tahap mengenal hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu para ulama akidah meletakkan formula mudah kita belajar dan kita memahami zat Allah ni, kata dia iaitulah man lam yudrikillah faqad adraka Allah. Siapa yang sampai ke peringkat dia tahu dia tak boleh nak mencapai hakikat zat Allah, maka dia telah mengenal Allah. Siapa yang tahu dia tak boleh capai hakikat zat Allah tu, maknanya dia kenal Allah. Tapi kalau ada seorang yang klaim dia sampai kepada peringkat dia mengenal, dia tahu apa itu hakikat zat Tuhan, wah, itu sesat itu. Itu dipanggil zindik, dia bohong tu, dusta, tipu. Kononnya dia sampai kepada hakikat zat Tuhan. Itu yang ada ajaran-ajaran yang dah campur dengan ajaran Hindu, Buddha. Kononnya dia dah berlaku penyatuan dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan, Tuhan adalah dia. Itu sesat, lagi menyesatkan. Manhaj yang pertengahan adalah satu lagi, dengan golongan yang langsung menolak kewujudan zat Allah. Satu lagi, ini golongan yang langsung tak menerima kewujudan Allah lah. Maksudnya tak terima terus wujudnya tu Tuhan. Tuhan tu tak wujud sama sekali. Ini yang longgar sangat pula. Seolahnya mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud. Ataupun kadang dia kata Tuhan itu wujud tapi secara tak berperibadi. Kan? Unpersonal God kata pula. Jenis itu ada dalam fahaman dinamism ataupun animism, iaitu kepercayaan Tuhan dalam bentuk kuasa-kuasa semangat-semangat sahaja, tapi bukan dalam bentuk berperibadi. Tidak. Ada yang faham begitu. Tak ada zat, Tuhan itu tak ada zat, dia kuasa-kuasa macam tu sahaja. Ada yang faham macam tu. Jadi maksudnya dia menolak kewujudan, sama ada kewujudan zat Allah ataupun menolak kewujudan Tuhan itu sendiri. Maka ini semua faham yang menjurus kepada atheism.
Itulah yang menjurus kepada penafian terhadap kewujudan Tuhan itu sendiri. Jadi manhaj kita Ahli Sunnah wal Jamaah adalah pertengahan, wasatiyah. Kita beriman sesungguhnya akan kewujudan zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinaskan dalam Al-Quran. Sebab Allah Taala kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nanti bila kiamat habis semua fana, Allah Taala binasakan langit-langit dan bumi, dan Allah Taala kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Taala kekal, dia kata. Kekal. Setengah ulama dia maksudkan wajhu rabbika, wajah Tuhan itu, kata para ulama itulah Allah Taala itu sendiri. Seperti kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ada sesetengah ulama kata wajah itulah wajah Allah Ta'ala sebagaimana yang layak baginya. Tapi kita lebih cenderung mengatakan wajhu rabbika, maknanya Allah Ta'ala itu kekal pada zat. Yang hancur, yang selain daripada Allah Ta'ala, semua hancur, dibinasakan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Jadi bagaimana kita nak menafikan? Kita tak nafikan. Sebab Allah Ta'ala sabitkan pada dirinya zatnya. Jadi manhaj pertengahan adalah kita beriman sesungguhnya akan kewujudan zat Allah Ta'ala sebagaimana yang dinaskan dalam Al-Quran, As-Sunnah yang sahih dan akal yang waras. Zat yang maha sempurna, tidak menerima sifat kekurangan dan tidak sekali-kali menyerupai sesuatu apapun. Itu yang paling penting, sempurna. Dan yang kedua, iaitulah yang tidak menyerupai sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Jadi manhaj kita wasatiyah ni, kita ni pertengahan antara satu puak yang melampau-lampau sangat nak mengenal zat Tuhan sehingga kononnya kita boleh capai hakikat zat Tuhan itu apa. Kononnya boleh sampai ke situ. Ya? Yang satu lagi pula sehingga menafikan. Kita dah Tuhan sendiri pun kita dah tak nampak, tak boleh lihat, tak boleh pegang, tak boleh apa, maknanya Tuhan tu macam tak wujud. Dia nafi terus. Tapi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita wasatiyah. Kita isbatkan bagi Allah Ta'ala itu zatnya sebagaimana yang Allah Ta'ala isbatkan dalam Al-Quran. Tidak lebih, tidak kurang. Tak ada nak tokok tambah. Zat Allah Ta'ala tu begini, sekian. Ya? Ada yang sampai ke peringkat macam pokok musyabbihah karramiyah. Dia gambarkan Tuhan itu sebenarnya tak lain adalah manusia itu sendiri. Dan pakai jubah putih, janggut putih, dan rambut putih, semua putih semua. Sampai tahap macam tu. Muhammad ibn Karram As-Sistani, kafir, murtad, keluar dia daripada Islam. Sebab menyamakan Tuhan itu dengan makhluk seperti manusia. Ada yang mengatakan Tuhan itu tidak lain adalah seperti malaikat, cahaya. Tuhan itu cahaya seperti malaikat, dia kata. Tuhan itu. Ada yang kata Tuhan itu seperti api, jin, macam jin, bangsa jin. Jadi itu semua adalah telahan-telahan yang jauh tersasar, menyalahi nas. Sebab Allah Ta'ala kata dia laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu tak sama dengan suatu apapun. Bila dia kata syai' itu maknanya semua, segala-galanya. Nafyul jins, menafikan segala jenis. Jadi macam mana kita nak sabitkan Allah Ta'ala itu serupa, ni tak boleh. Jadi sebab tu kaedahnya, selagi mana akal kita terbayang Tuhan itu zatnya sekian-sekian, maka itu bukan Tuhan. Selagi mana kita terbayang dalam kepala kita Tuhan itu zatnya adalah sekian-sekian, seperti sekian, maka itu bukan Tuhan sama sekali. Jadi jangan dibayang-bayangkan. Sebab tu tak dibenarkan. Kata-kata Ibn Umar, dia kata tafakkaru fi makhluqatillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Kamu fikirlah pada makhluk, pada apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Sesetengah riwayat kata tafakkaru fi alaillah. Kamu fikirlah, kamu bertafakkurlah pada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kamu. Sejauh mana kamu bersyukur, kamu beramal, dan sebagai tanda kesyukuran itu, banding dengan kamu nak berfikir-fikir, mencari-cari teori, formula dan sebagainya, nak mencari apa itu hakikat zat Tuhan. Tak ada faedah. Memang tak akan tahu, memang tak akan sampai. Tapi ada orang sampai gila tu kan. Saya pernah cerita tentang, ada saya minta ada seorang tu, dia ni masa saya duduk PJ tu, dia mesin rumput bagus, dia buat kerja bagus, tapi dia ada masalah mental.
Bila kita nak salam bagi duit, salam dia tak mau salam. Kenapa tak mau salam? Dia dah capai mazhab, dia suci. Jadi kita ni najis, kotor, tak boleh. Orang kata dia gila isim. Gila isim. Jadi benda tak boleh. Tak boleh bayang, tak boleh kaji, tak boleh, jangan. Kita akan jadi gila nanti. Jangan. Memang tak boleh. Manusia memang tak akan sampai ilmu dia. Yang kita sebut tadi. Sedangkan roh kita sendiri pun Allah Ta'ala tak bagi tahu apa hakikatnya sebenar. Ini kan pula Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi tak payah kita nak kaji sampai situ. Ya? Yang kedua ialah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manhaj wasatiyah berada di pertengahan antara golongan yang melampau dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjisimkan dan menyerupakannya dengan sifat makhluk. Maka jadilah orang ini mujassimah ataupun musyabbihah. Ini yang melampau sangat sehingga menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, lalu akhirnya dia terjebak dalam menjisimkan dan juga menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi bila dia baca tentang ayat-ayat sifat, terutamanya sifat-sifat khabariyah yang ada menyentuh soal wajah, umpama yang kita sebut tadi, soal tangan, dalam hadis ada sebut jari, umpamanya, ya. Jadi ada sebut yang berkenaan dengan sifat-sifat sedemikian, lalu terus dia tajsim dan dia tashbihkan. Dia kata sebagaimana makhluk. Allah Ta'ala punya wajah sebagaimana makhluk punya wajah. Allah Ta'ala punya tangan sebagaimana makhluk mempunyai tangan. Allah Ta'ala turun sebagaimana makhluk turun. Kan? Inna Allah tabaraka ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fi kulli laylatin hina yabqa thuluthul akhir minal layl. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam. Itulah pada 1/3 yang akhir setiap malam. Jadi kita boleh teruskan tahajud qiyam kita tuan-tuan walaupun dah habis Ramadan. Bangun sahur bukan untuk kita makan sahur, tetapi kerana untuk qiyamul lail, tahajud. Jadi kata para ulama, turun sebagaimana Allah Ta'ala layak. Bukan seperti manusia, bukan seperti kapal terbang turun landing atas ke bawah. Wallahu a'lam. Itu kita tak tahu bagaimana urusannya. Setengah ulama takwil sebab nak elak orang bayangkan Allah Ta'ala turun macam kapal terbang turun. Tak kira lah kan, macam astronot turun ke apa ke, tak tahulah. Jadi nak elak yang tu, maka para ulama mengatakan maksudnya turunnya rahmat, turunnya keampunan Allah, turunnya rahim Allah Ta'ala untuk terima mustajabkan doa kita, permintaan kita pada 1/3 akhir setiap malam, terutama dekat nak subuh. Jadi maknanya ulama sebahagiannya takwil sebab nak elak yang jenis macam ni kan. Jadi dia sabitkan bagi Allah Ta'ala sifat-sifat khabariyah ni dengan menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk, dengan mengatakan Allah Ta'ala tu dia tak lain macam kita juga. Dia ada sifat macam kita, ada jawarih, ada anggota, ada panca indera, ada mata lah, apa semua. Jadi kalau dah sedemikian, maka yang tu kafir. Dia menyerupakan Allah Ta'ala seperti makhluk, sebiji-sebiji macam tu boleh jatuh kafir. Satu lagi buat golongan, iaitulah yang menafikan menyelewengkan maksud sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini disebut sebagai Mu'attilah. Ini adalah buat Jahmiyah ataupun Mu'tazilah, yang mana mereka nafikan. Tujuan dia nampak macam baiklah. Dia kata Allah Ta'ala tu tak sama dengan makhluk. Jadi macam mana dengan ayat-ayat yang kita kata mutasyabihat tadi? Ayat yang mutasyabihat ni maksudnya ayat yang pada zahirnya itu dilihat menyerupai makhluk pada zahir. Kalau baca zahir itu macam menyerupai makhluk. Jadi nak elakkan ayat itu dinafikan. Ayat itu dinafikan, maksudnya terus dinafikan, dibatalkan terus. Maknanya contoh kalau kata walaupun ayat yang biasa kita baca, contohnya yang kita sabit, kita isbat saja, itulah innallaha sami'un basir, contoh kan, Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau ikut puak-puak Mu'tazilah ni tadi, dia punya alerginya tak mau menyamakan Allah dengan makhluk ni, sampai dia kata tak boleh kita sabitkan bagi Allah Ta'ala itu sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Sebab dia kata sifat pendengaran, sifat penglihatan tu sifat makhluk. Kita mendengar. Sebab bila sebut pendengaran, terbayang pada kepala Mu'tazilah ni,
Telinga. Allah tu ada telinga. Jadi dia kata kalau kita sabitkan bagi Allah Ta'ala tu sifat pendengaran, makna Allah Ta'ala ada telinga. Dia mendengar dengan telinga. Makna kita samakan dia dengan makhluk. Kalau kita sabitkan bagi Allah Ta'ala itu penglihatan, makna Allah Ta'ala ada mata. Seperti manusia, seperti makhluk. Jadi apa mereka buat? Mereka kata Allah tu maha mendengar tapi tanpa sifat pendengaran. Peliklah, itu Mu'tazilah. Allah Ta'ala tu maha melihat tapi tanpa penglihatan. Tujuan dia baik tapi dia dah menafikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kaedah dalam ahli sunnah, setiap nama Allah mengandung sifat. Dan kalau bukan Allah Ta'ala maha mendengar tapi bukan sifat penglihatan, macam mana orang nak faham? Cuma nama sahaja dia kata. Jadi nama Allah Ta'ala tu tak mengandung sifat. Bila tak mengandung sifat, maknanya tak ada makna lah. Contoh kita kata, kita bagi nama anak kita. Kita bagi nama anak kita Saleh. Itu makhluk kita lain kan. Tapi tujuan kita bagi nama anak kita Saleh itu sebab apa? Sebab nama Saleh itu mengandung makna yang baik. Soleh tu makna yang baik lah. Moga-moga anak kita tu jadi baik. Tapi anak kita tu walaupun namanya soleh, tak semestinya bersifat soleh kan. Anak kita tu, sebab anak kita tu makhluk, Allah Ta'ala cipta kan. Tapi sempena nama, moga-moga setiap hari kita panggil dia soleh-soleh, jadi soleh semua budak dia esok kan. Bagi nama anak kita Alim, moga-moga Alim juga lah dia nanti kan. Walaupun nanti rupanya dah besar, jahit tuki juga kan. Jadi kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala bila dia namakan diri dia itu dengan nama yang sesuatu nama, maka walillahi asma'ul husna. Bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang baik, nama-nama yang maha baik. Makna Allah Ta'ala itu namanya mengandung sifat. Allah Ta'ala dengan namanya itu nak menceritakan tentang dia, tentang siapa Allah Ta'ala. Jadi kita mengenal Allah Ta'ala itu menerusi nama-namanya. Kalau Allah Ta'ala kata dia itu As-Sami', dia itu Al-Basir, maknanya dia itu memang maha mendengar, memang dia maha melihat. Cuma ahli sunnah wal jamaah, kita pertengahan tadi. Kita tidak seperti Mu'tazilah, kita tidak seperti satu lagi puak musyabbihah mujassimah. Bila sebut kita sabit sahaja nama-nama Allah tu, terus dia kata, Allah tu dia serupa, dia melihat macam kita. Macam cara kita melihat, iaitu dengan anggota. Cuma tak tahu dia punya rupa, dia mata dia macam mana. Kita tak bahas, kita tak kata macam tu kan. Jadi kalau puak musyabbihah mujassimah tadi, dia kata sebagaimana makhluk melihat, dia mendengar sebagaimana makhluk mendengar. Yang ni salah, yang ni murtad, keluar daripada Islam, menyamakan Allah seperti makhluk. Tapi kita juga tidak seperti Mu'tazilah. Itulah menafikan dia namanya maha mendengar tapi dia tidak mendengar, tidak bersifat mendengar. Kita tidak juga seperti Mu'tazilah, tapi kita isbatkan apa yang Allah Ta'ala sabitkan. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dia sendiri yang menamakan diri dia sedemikian, dia sendiri yang menyifatkan diri dia sedemikian. Maka semuanya kita terima, kita beriman. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Dalam ayat-ayat yang mutasyabihat yang kita tengok pada zahir seperti makhluk kan, seperti ada kalimah tangan, umpamanya ada kalimah istiwa, itulah bersemayam. Semuanya itu kan, para ulama salaf yang terdahulu, majoriti mereka serahkan maknanya kepada Allah. Mereka cuma mengatakan kami beriman dengan dia, semuanya itu datang daripada Tuhan kami. Itu majoriti ulama salaf. Tapi ulama khalaf kata boleh ditakwilkan kalau sekiranya menimbulkan kekeliruan. Orang yang dia kata tak boleh, ini kalau dah ada tangan, ni maknanya tangan macam kita lah. Jadi tuan-tuan, para ulama khalaf dan sebahagian salaf juga mereka mentakwil mengikut makna bahasa Arab dan juga akidah. Jadi antara makna ya juga ialah kekuasaan, qudrah, lalu ditakwilkan dengan makna qudrah. Sebab naiklah orang terlintas dalam kepala dia tu Allah Ta'ala itu ada tangan macam tangan makhluk. Dia tak seperti salafus soleh dulu. Salafus soleh dulu iman dia kuat kan, dia baca saja ayat-ayat yang macam ni, yang zahirnya menyerupai makhluk ni, dia beriman saja sepenuhnya. Dia tak ada kata nak terbayang tu macam makhluk apa, sebab dia tahu Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Jadi pendekatan ulama khalaf kita, dia sebahagiannya mereka serahkan pada Allah Ta'ala maknanya, dan sebahagiannya mentakwilkan untuk mengelakkan daripada umat terjebak kepada tashbih.
Ya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita pertengahan tuan, kita terima semua apa sahaja apa yang Allah Ta'ala sifatkan pada dirinya, sama ada dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan caranya ialah sama ada kita serahkan maknanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepenuhnya, itu dipanggil sebagai tafwid. Itulah kita serahkan maknanya, kita beriman sepenuhnya, kita serahkan makna Allah Ta'ala lebih mengetahui berkenaan dengan dirinya. Ada yang kedua, itulah yang menjadi kaedah para ulama khalaf, kita mentakwilkan mengikut kaedah bahasa Arab dan juga akidah Islam yang sahih. Nah, jadi kita pertengahan antara dua kumpulan yang ekstrim tadi itu, sama ada yang menyamakan Tuhan dengan makhluk ataupun yang menafikan terus sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut sebagai Mu'attilah. Dalam hal ini pendekatan terbaik adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Isu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlu dirujuk kepada pandangan dan pegangan dua golongan utama dalam tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitulah madhab salaf dan juga khalaf. Memetik pandangan madhab salaf yang mengatakan kami beriman dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sebagaimana ianya datang, dan kami tinggalkan kepada Allah keterangan maksudnya yang sebenar. Ya, para ulama salafus salih yang terdahulu, maknanya mereka tidak takwil, mereka serahkan sahaja maknanya kepada Allah Ta'ala. Serah tu dengan maksud mereka beriman sepenuhnya, bukan serah tu tak tahu maknanya, biarlah ni, bukan maksudnya tu, beriman sepenuhnya. Ya? Dan mereka tahu bahawa az-zahir ghairu murad, makna yang zahir terlintas dalam kepala tu bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Ya? Itu para ulama salafus salih. Dan mengikut akidah al-Asy'ariyah, para ulama Asy'ariyah mengatakan bahawa sebenarnya apa yang salafus salih serahkan pada Allah Ta'ala itu, maknanya itu juga adalah salah satu bentuk takwil. Nah, itu sebenarnya takwil juga, tapi itu dipanggil sebagai takwil ijmali, takwil secara umum. Takwil secara umum. Sebab kalau anda kata umpama tanya dengan ulama salaf, kalau ada lah ulama salaf, tak ada dah zaman ini kan, tak ada dah 300 tahun utama. Maksudnya kalau ada mereka tu, kita tanya kenapa serahkan makna kepada Allah, contohnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ulama salaf mereka kata serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Apa makna yad? Serahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau terjemah dalam bahasa kita, yad makna tangan. Apa maknanya? Serah kepada Allah. Cuba tanya kat dia, adakah tangan itu dimaksudkan apa yang saya terfikir ni, tangan yang saya faham ni? Sudah tentu ulama salaf akan kata bukan itu yang dimaksudkan. Itu maksud dia. Az-zahir ghairu murad. Yang zahir itu bukan yang Allah Ta'ala maksudkan. Ada maksud yang lain. Bukan az-zahir al-mutabadar fi dhihn, bukannya yang zahir yang terlintas dalam kepala kita itu, bukan. Itu bukan. Sebab itulah kata para ulama salaf, serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau itulah yang dimaksudkan yang terlintas itu, sudah tentu para ulama salaf akan sebut tangan macam tangan kita, kan? Tapi tidak, mereka kata kama yaliqu bi jalali ta'ala, sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serah pada Allah Ta'ala saja, yang maha. Itu para ulama salaf. Adapun ulama khalaf, mereka kata oleh kerana para ulama salaf telah melakukan takwilan, tetapi takwilan secara umum. Mereka kata serah pada Allah Ta'ala. Apa maknanya? Kita tak payah bahas. Yang penting bukan makna yang zahir itu. Yang zahir itu bukan makna yang sebenar. Apa maknanya? Kita tak tahu. Kita serah pada Allah. Datang ulama khalaf kata kalau kita serah macam tu, kita bimbang orang dia tak boleh nak serah. Dia fikir lagi kan? Dia fikir lagi. Kalau gitu maknanya apa pula? Maka ulama khalaf kata kita letakkan maknanya ijtihad, secara ijtihad lah. Dan dalam bahasa Arab, antara makna yad juga ialah kudrah, kuasa. Kuasa di tangan kamu dalam bahasa Melayu pun kan. Kuasa di tangan kamu, tangan itu soal mana pun kan. Maksudnya kekuasaan itu sendiri lah. Bidang kuasa itulah yang dimaksudkan. Ya? Jadi maksudnya ialah kudrah. Jadi mereka pun takwilkan, para ulama khalaf pun takwilkan, rupanya tangan itu maksudnya kekuasaan. Al-istiwa kan, al-istiwa itu maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala istaulah juga dengan makna pemerintahan, memerintah. Ya? Jadi para ulama khalaf kita diletakkan maknanya secara ijtihad,
Jadi bila kata secara ijtihad, tuan-tuan, ijtihad kalau betul maka 2 pahala, kalau salah maka 1 pahala. Jadi tak ada isu, tak ada berlaku kesesatan, tak ada berlaku penafian, ya. Jadi manhaj yang kita, tuan-tuan, di Nusantara ini, bahkan yang ada dalam majoriti dunia Islam pada hari ini, yang kita sebut sebagai Al-Asy'ariyah, sebenarnya manhaj yang menerima kedua-dua pendekatan. Itulah ulama salaf dan juga khalaf, kedua-duanya sekali pendekatan. Bukan kita maknanya takwil semua sekali, tidak semestinya. Kan ada orang dia tak perlu kepada takwil, dia rasa iman dia kuat, dia serah saja kepada Allah Ta'ala, dia malah bahas. Itu juga adalah manhaj yang benar ahli sunnah, dan itu juga adalah salah satu daripada manhaj mazhab Asy'ariyah yang kita pegang. Masuklah ni. Masuklah. Okey, saya habiskan sikit je. Kami beriman dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sebagaimana ianya datang dan meninggalkan pada Allah keterangan maksud yang sebenar. Al-Banna menjelaskan bahawa mazhab ini menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat yad, ain, istiwa. Saya sengaja tak terjemahkan itu. Maksudnya mereka menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak mentakwilnya, serahkan pada Allah Ta'ala maknanya. Sebagai sandaran kepada mazhab ini, Al-Banna membawakan beberapa nas daripada kitab-kitab seperti Al-Hilyah oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani, Usul Sunnah dan lain-lainnya, yang menakalkan riwayat daripada beberapa tokoh daripada kalangan salaf seperti Imam Ahmad bin Hanbal. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi yang ni. Yang ni dia akan jadi panjang sikit supaya kita dapat kefahaman yang betul jelas tentang masalah. Wallahu ta'ala a'lam.